Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat dan kasih Allah. Kumpul kita sekali lagi dalam rumahnya ini setelah kita menunaikan solat subuh, meneruskan pengajaran ilmu kita, mengupas kitab Sakaratul Maut dalam bab fiqh jenazah. Terlebih dahulu saya mohon maaf di atas kelewatan kerana saya baru sampai daripada Johor. Ya, malam tadi teks kita punya fungsi Cik Zakaria, tanya dia, confirm ke pagi ni ada subuh? Sebab selalunya dia teks saya malam-malam. Tapi senyap je, saya fikir macam tak jadi. Bolehlah saya stay sana satu malam. Tapi dia kata, jadi Ustaz, tengah malam dia kata, terjadi pula. Terus balik. Kan? Jadi alhamdulillah lah sampai. Sebab apa, saya bersama keluarga kita pusing satu semenanjung 10 hari. Berakhir malam tadi. Kan? Daripada Selangor naik ke utara sampai ke pantai timur, pusing ke selatan, dan semalam baru berakhir. Jadi alhamdulillah ni kuliah pertama lah setelah sekian lama tak berkuliah, hampir 2 minggu ya. Kita menyambung persoalan kita, soalan yang ke-24. Sebelum ni kita bicarakan soalan yang ke-23 berkaitan dengan solat jenazah gaib. Soalan yang ke-24, berapakah jumlah orang yang seharusnya yang ikut serta dalam melaksanakan solat jenazah berdasarkan sunnah? Berapa orang jumlah orang yang kena ikut solat jenazah, ikut sunnah? Ya. Kadang-kadang kita solat jenazah ikut kita je kan, memanjang. Kan? Kita kata 3 saf, macam mana 3 saf tu? Kan berlapis-lapis ke orang perempuan, macam mana kiraan dia? Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syuffi'u fih." Setiap seorang muslim yang meninggal dunia lalu ada 40 orang yang menyembahyangkan jenazahnya dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka solat yang mereka lakukan akan memberi syafaat kepada si mayat. Jadi ini hadis ni mengatakan 40 orang yang solatkan jenazah, dan 40 orang ini mestilah tidak menyekutukan Allah, tak buat syirik apapun. Syirik besar, syirik kecil dia tak buat. Jadi semakin banyak jumlah orang yang menyembahyangkan jenazah seseorang, maka itu jauh lebih baik. Kalau ikutkan sunnahnya, lagi ramai lagi baik. Sebab itulah kalau kita tengok konsep orang dulu, dia suka upah orang. Budak-budak tahfiz kan, panggil budak-budak tahfiz ramai-ramai, berapa orang? 40 orang, 50 orang untuk solat jenazah. Sebab budak tahfiz ni, dia hati dia bersih kan, dia mengaji Quran, dia pun muda lagi, dosa pun tak macam kita. Jadi kita upah dia untuk solat. Jadi pada hukumnya, boleh ke kita upah seorang solat jenazah? Ya, orang panggil hadiah, kata dia. Ya. Ini sebenarnya banyak perbahasan. Antaranya ialah untuk mendidik orang supaya dekat dengan bila ada kematian kita datang. Jangan takut. Pendekatan orang lama dulu, bila ada kematian, kebanyakan mereka ni duduk kat rumah, takut. Kerana istilah yang kita gunakan selalu badi mayat. Orang takut. Kalau ada kematian aja, dia tak berani keluar. Duduk dalam rumah, tutup pintu tingkap. Kenapa? Ada meninggal ni. Ada orang meninggal. Tak berani nak keluar rumah. Jadi menyebabkan orang yang hadir solat jenazah tu kurang. Jadi untuk mengelakkan stigma masyarakat ini berterusan, maka kaedah dia ialah ajak orang. Solat jenazah ni banyak pahala.
dapat pahala banyak sebesar gunung Uhud. Maka kaedah dulu bila sebut tentang ganjaran pahala, orang tak fikir sangat. Sebab waktu tu pemahaman Islam tak sampai macam kita hari ni. Maka digunakan kaedah dengan hadiah, untuk menarik masyarakat supaya jangan takut bila ada kematian. Maka digunakan kaedah upah. Siapa datang solat jenazah maka dapat hadiah. Maka orang datang kerana niat dia nak hadiah. Tak apalah, yang penting dapat mendidik masyarakat supaya dapat hadir solat jenazah. Tengok mana ada jenazah bangun, ada bangun, tak bangun pun kan. Nak membuang stigma masyarakat ketika tu. Maka kaedah tu diguna pakai sehinggalah ke mungkin saat ini, tapi semakin berkurang. Kerana masyarakat kita semakin dekat dengan ilmu, pemahaman pun dah jelas bahawa barang siapa yang hadir solat jenazah maka baginya pahala 1 qirat. Memikirkan ganjaran pahala qirat yang besar Uhud tu, maka lebih besar daripada ganjaran duit saku yang kita dapat tu, RM5 ke RM10 yang kita dapat tu. Maka pemahaman tu dah sampai. Kita tengok rata-rata dekat bandar-bandar, dekat kawasan-kawasan pekan, dah tak ada dah amalan begini, yang mana yang datang solat bagi upah tak ada. Tapi belah kampung masih ada lagi. Kalau kita sampai ke sana, kita tengok suasana tu masih ada lagi, jangan kita katakan, oh, ini tak betul ni, bid'ah ni, salah ni, tak ikhlas ni buat solat kerana upah. Jangan, kerana pemikiran kita ataupun tahap ilmu kita atau tahap pemahaman kita tak sama mungkin dengan dia. Jadi kita guna kaedah kita lah. Jangan kita menafikan apa yang orang bagi tu. Ambil, kau orang bagi, ambil. Okay, saya ambil duit ni, jaga muka dia, saya sedekah balik pada tuan rumah, pada waris dia. Begitu cara dia. Jadi orang sebelah tengok orang kita bagi, takkan kita nak ambil juga kan. Dia tengok kawan sebelah bagi, takkan dia sampai hati nak ambil juga. Sebab saya pun samalah, bagilah pada waris. Maka ini adalah salah satu kaedah. Kaedah untuk kita mendidik masyarakat bahawa yang kita kejar adalah pahala yang besar itu, bukan hanya kerana upah tadi. Mengikut sunnah, mereka yang melaksanakan solat jenazah itu disunahkan membuat 3 saf. Ketika orang-orang telah siap melaksanakan solat jenazah, Ibnu Abbas radhiyallahu membahagikan mereka kepada 3 saf. Dan inilah cara yang paling terbaik. Demikian juga yang dilakukan oleh Jabir dan kebanyakan sahabat lainnya. Jumlah jemaah yang mengerjakan solat jenazah digalakkan melebihi 40 orang. Dan inilah yang terbaik. Buat 3 saf, tak perlu memanjang. 3 saf. Kalau ada berapa orang? Ada dalam 10 orang je. Buatlah imam, lepas tu 3, 3, 3. 3 depan, 3 tengah, 3 belakang. Itu yang terbaik. Kalau ada 5 orang macam mana? Imam, 2, 2, 1. Posisi dia tu. Kalau main bola kita tahu posisi macam mana kan. Ni solat jenazah pun dia ada posisi dia juga kan. 2, 2, 1. Macam tu. Kalau 3 orang ataupun 3 orang je, kita tak boleh buat apa lah. Terpaksa buat 1 imam, 2 makmum, 1 baris je. Itu dianggap saf ganjil. 1 saf, 3 saf, 5 saf, 7 saf, begitu. Dalam kiraan yang ganjil. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa seharusnya jumlah orang yang melaksanakan solat jenazah seramai 120 orang, dan inilah yang paling terbaik, 120 orang. Kata Ibnu Abbas, Tetapi sunnah menerangkan bahawa jumlah 4 orang itu adalah yang terbaik. Dan barangkali jumlah di atas 40 orang hanya menunjukkan kepada banyaknya pahala sahaja. Kalau Ibnu Abbas dia buat 120 orang. 40 orang saf pertama, 40 orang saf kedua, 40 orang saf ketiga. Cukup 120 orang. Ini yang paling terbaik pada pandangan Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Betapa bahagianya orang yang ketika meninggal dunia disolatkan oleh seramai 40 orang ataupun lebih, di mana mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mengikhlaskan doa kepadanya, dan dengan demikian semoga Allah memberi syafaat kepada si mayat dengan berkat jemaah yang ramai. Masya Allah. Sebab itulah kita kalau ada kematian, dengar je ada kematian, tanya pukul berapa nak solat jenazah. Ambil kesempatan, walaupun kita tak kenal siapa si mati tu, ambil kesempatan. Supaya besok kalau kita mati pun, orang bila dengar kematian kita, orang pun datang solat jenazah. Siapa dia ni datang nak solat jenazah? Tak tahu, tapi nak kerjakan ganjaran pahala. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan pahala berjemaah ramai-ramai ini memberi syafaat kepada si mati. Tuan-tuan, sebab apa benda ni satu perkara yang rugi kalau ditinggalkan. Kita ramai jemaah kita, tapi bila ada kematian tak ramai, rugilah. Kalau kes-kes yang tak dibenarkan solat jemaah jenazah ramai-ramai, contohnya COVID,
Kan tak boleh ramai. Solat jenazah pun dekat hospital je. 3 orang, 5 orang je. Habis kita ramai jemaah suruh macam mana? Buat solat jenazah gaib. Sama ada di kubur, maknanya setelah orang tu dikebumikan, dah diizinkan kita masuk untuk tengok dia, tengok ziarah kubur tu, maka buatlah saf dekat depan kubur tu, solat jenazah gaib. Ataupun di surau, kita aturkan satu waktu. Pukul 10 pagi kita buat solat jenazah gaib. Ramailah datang. Menghadap kiblat, solat jenazah gaib seperti biasa. Dia punya rukun sama saja, cuma niat saja kita khususkan kepada siapa orang tu. Sahaja aku solat jenazah ke atas, sebut nama dia. 4 takbir, makmum kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut solat jenazah gaib pun tak apa. Sebab perbuatan kita tu sendiri dah menunjukkan solat jenazah gaib. Tak perlu pun tak apa. Ya? Baik. Itu tentang solat jenazah, jumlah solat jenazah. Soalan yang ke-25. Bagaimanakah cara menyembahyangkan jenazah perempuan? Kadang-kadang ada masalah juga. Macam mana kedudukan solat jenazah perempuan ni? Kan? Kita nak kena tahu juga. Daripada Jabir bin Samurah bahawa ada seorang perempuan yang meninggal dunia setelah bersalin di zaman Rasulullah SAW. Masih hidup. Dalam riwayat lain, dia meninggal kerana anak yang ada dalam kandungannya telah meninggal dunia sehingga dia pun turut meninggal. Maka Rasulullah SAW berdiri sejajar dengan pertengahan tubuh perempuan itu dan baginda mengimamkan solat jenazah untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau ikutkan sunnah yang ada dalil, Nabi SAW solatkan jenazah perempuan berdiri di tengah-tengah, maknanya di bahagian pinggangnya tu. Macam mana kita tahu sekarang ni? Kalau lelaki kedudukannya di kepala, kalau perempuan di tengah-tengah. Mengikut sunnah, jika orang yang meninggal itu adalah perempuan, maka seorang imam berdiri sejajar ataupun satu baris dengan pertengahan tubuh si mayat. Maknanya kedudukan di tengah-tengah. Jika orang yang meninggal itu adalah lelaki, maka imam berdiri sejajar dengan kepala ataupun dada dia. Antara kepala dengan dada tu pun bolehlah. Jika orang yang meninggal itu adalah lelaki, demikianlah cara sunnah Rasulullah SAW. Manakala doa yang dibacakan kepada mayat perempuan harus disesuaikan, yakni dengan memakai lafaz muannas perempuan. Allahumma ighfir laha. Tukarkan hu kepada ha. Dan apabila mayat itu lelaki, maka disesuaikan dengan memakai lafaz muzakkar hu. Makna kata hu lelaki, perempuan ha. Kalau ramai hum. Kalau pondan hu ha hum. Dan pun hu juga, ya. Baik. Jadi pada bab berikutnya kami akan menyebutkan doa-doa yang biasa dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika menyembahyangkan jenazah. Baik. Kalau ikutkan sunnah, kedudukan imam adalah di tengah-tengah bagi jenazah perempuan. Lelaki di kepala ataupun dadanya. Bagaimana kedudukan jenazah pula? Kata orang kalau lelaki sebelah kanan. Kalau lelaki sebelah kiri, kalau perempuan sebelah kanan kepalanya. Macam kita kan, ni solat jenazah kan, orang perempuan kepala belah kanan, ni kepala lah. Kalau lelaki sebelah kiri. Macam tu biasanya kita buat kan. Maka adakah itu ada hadisnya ataupun ada dalilnya? Maka kalau ikutkan, tidak ada dalil yang dijumpai mengatakan kedudukan mayat bagaimana. Kanan ke kiri tak ada. Maknanya salah ke kita buat sebelum ni? Tak salah. Sebab tak ada dalil yang melarang ataupun tak ada dalil yang menyuruh kedudukannya. Maka perkataan ini ada satu perkara yang umum. Bila kita kaji lebih dalam, rupanya perkara ini adalah kerana kaedah ulama terdahulu. Kerana kadang-kadang dia tak nampak, jemaah belakang tak tahu. Dia tak nampak mana kata jenazah ni lelaki ke perempuan sebab dah dikafankan, tak tahu. Maka dia tengok kedudukan kepala. Oh, sebelah kiri, ni lelaki ni. Sebelah kanan, ini perempuan ni. Itu kaedah. Adapun kaedah yang lebih tepat ialah kedua-duanya sebelah kanan. Kaedah yang paling tepat. Kepala jenazah kedua-duanya sebelah kanan. Apakah dalil yang menyokong hujah ni? Kerana jenazah di dalam kubur, lelaki dan perempuan sama saja kedudukannya kepala sebelah kanan. Tak ada beza pun lelaki dan perempuan. Ya? Dan kalau kita ambil hadis secara umum, Nabi SAW sentiasa mengutamakan arah kanan. Nabi utamakan kanan dahulu berbanding kiri. Ya? Adapun terdapat juga dalam kitab-kitab lama, yang kita tengok dalam kitab-kitab lama terjemahan daripada Arab kepada Melayu Jawi yang dulu kuning tu, mereka ada tersilap dari sudut terjemahan.
Yang disebut dalam hadis ialah kedudukan imam di tengah-tengah bagi jenazah perempuan, kepala bagi jenazah lelaki. Tapi mereka ada penambahan, sama ada mereka keliru ataupun penambahan. Dia kata lelaki kepalanya sebelah kiri dan perempuan kepalanya sebelah kanan. Ini adalah kitab-kitab lama, kalau kita nampak masih ada lagi. Ya. Adapun kaedah yang sebaik-baiknya ialah kita ikut sunnah. Nabi kata tengah untuk perempuan, kepala ataupun dada untuk lelaki. Itu je. Adapun kedudukan mayat, mana-mana pun boleh, tapi afdalnya kanan dua-dua. Tak payah gaduh lah besar benda ni. Kadang kita dah belajar dah, tapi bila sampai ke satu tempat tu, gaduh pula. Kanan ke kiri? Kanan. Ni kan lelaki kiri. Bergaduh pula. Ikut je mana yang biasa pada tempat tu. Kalau orang kata orang lama lah, biasanya orang lama situ dah tahu dah kaedah dia. Kepala belah kiri, lelaki. Ikut saja. Yang penting ialah jenazah tu depan imam. Bukan jenazah tu di belakang imam. Ini lagi pelik kan. Itu yang patut kita gaduhkan. Ya? Kalau depan ke tengah ke belakang ke, tak ada masalah. Kedudukan jenazah tu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang cara solatkan jenazah perempuan. Soalan yang ke-26. Bolehkah kita melaksanakan solat jenazah di dalam masjid? Pada dasarnya, solat jenazah dilaksanakan di tanah lapang. Mana di luar. Macam solat sunat hari raya. Sunnahnya di luar, bukan di dalam masjid. Ya? Tapi tak ada masalah kalau nak buat kat masjid pun. Inilah yang lebih baik dan dia dipraktikan oleh para sahabat Nabi SAW ketika melaksanakan solat jenazah. Pada dasarnya, Nabi kebanyakannya solat jenazah di luar. Kadang-kadang sebelum nak pergi kubur, Nabi letak dulu di tengah, orang tengok, oh ada solat jenazah, ramai berkerumun datang itu. Namun, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, katanya, demi Allah sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyembahyangkan jenazah Suhail dan Sahal bin Al-Baidaq di dalam masjid. Hadis ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha seolah-olah untuk menyanggah dakwaan bahawa solat jenazah tak boleh dilakukan di masjid. Sebab ketika Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu meninggal dunia dan kemudian jenazahnya dibawa ke Masjid Nabawi untuk disolatkan di dalamnya, lantas sebahagian sahabat melarangnya kerana pada kebiasaannya mereka mengerjakan solat jenazah di luar masjid atau di ruangan terbuka. Maka berkatalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah sebenarnya maksud orang-orang ini? Alangkah cepatnya mereka melupakan amalan Rasulullah SAW. Dia berkata, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah menyembahyangkan jenazah Suhail dan Sahal bin Al-Baidaq di dalam masjid. Pernah berlaku kekeliruan dalam kalangan sahabat. Ya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, orang pun nak bawa dia ke dalam masjid. Kemudian sahabat-sahabat lain kata, mana boleh bawa ke masjid? Kita solat jenazah biasa dekat luar. Maka ketika itulah Aisyah pun datang mengatakan, kamu terlupa ke? Dulu Nabi pernah solatkan jenazah Suhail dan Sahal Al-Baidaq di dalam masjid. Maknanya tak ada masalah pun solat jenazah dalam masjid. Maknanya Siti Aisyah nak menegaskan bahawa tidak jadi larangan ataupun masalah solat jenazah dalam masjid ataupun surau, tak ada masalah. Dari sini dapat kita ketahui bahawa solat jenazah dalam masjid adalah dibolehkan. Tak ada larangan menyembahyangkan jenazah dalam masjid selama bilangan orang yang akan menyembahyangkan ramai atau tempat terbuka sebagai tempat pelaksanaan solat jenazah cukup jauh sehingga tidak memungkinkan semua orang hadir ikut pergi ke sana. Maknanya kadang-kadang kita bukannya semua orang pergi kubur. Kalau ke surau masjid ni ramai lah orang berkumpul, baik solat ke dalam masjid lah. Itu tak ada masalah. Ya? Keadaan demikian diterangkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Namun jika perkuburan itu tidak jauh daripada rumah si mati, maka yang lebih utama adalah melaksanakan solat jenazah di lapangan terbuka yang berhampiran dengan kuburnya. Kadang-kadang ada orang yang dah solat jenazah, dah mandi kafan di hospital ke, di tempat lain ke, kemudian nak bawa balik ke rumah dia dulu. Dah bawa balik ke rumah, dah tengok dah, keluarga dia semua dah tengok jenazah, kemudian nak bawa ke masjid pula nak solat jenazah. Baru ke kubur. Kan banyak sangat berhenti tu. Kejap ke masjid, ke rumah, ke masjid, lepas tu baru ke kubur. Jadi kalau sampai ke rumah, sama ada solat di rumah ataupun solat di kubur. Macam tu. Itu sunnah dia yang lebih tepat. Ya. Adapun di dalam masjid ataupun surau tak jadi masalah. Selagi mana benda itu tidak merumitkan orang.
Kadang-kadang banyak hikmah kita solat jenazah kat luar, tuan-tuan. Antaranya pertama, orang ramai boleh hadir. Tengok, oh solat jenazah, maka dia pun datang. Dah biasa dah. Maknanya kita jadi kebiasaan, orang nampak ramai-ramai je, oh tu solat jenazah tu kalau di luar. Yang kedua, kita boleh menjaga kesucian masjid ataupun surau. Kadang-kadang jenazah ni ada jenis yang reput, berbau, ataupun dalam keadaan uzur. Kalau kita bawa masuk ke dalam surau atau masjid, mungkin baunya itu melekat, meninggalkan kesan ataupun bau yang kurang menyenangkan jemaah untuk hadir berjemaah. Pernah berlaku dulu, saya uruskan jenazah mangsa kemalangan 4 hari. Dia meninggal, kemudian simpan dalam peti sejuk 4 hari, warga Bangladesh. Kemudian nak terbang ke Bangla lah. Jadi kita masuk ke dalam surau, mandikan jenazah tu. Waktu tu di hospital tak ada tempat, jadi kita mandikan di surau tempat kami. Memang bau dia melekat. Kemudian bila maghrib tu dah selesai dah, jenazah dah selesai dah pagi tu. Maghrib tu orang datang berjemaah, orang tak selesa, dia sembahyang di luar. Kenapa? Kerana baunya melekat. Jadi tu antara hikmahnya ialah baik kita solat jenazah di luar, kan? Jadi kerana apa? Satunya untuk mengelakkan menghilangkan kesucian ataupun suasana ketenangan dalam surau atau masjid itu hilang. Yang kedua ialah untuk sama rata. Kita tak nak nanti kerana mayat tu reput, mayat tu uzur, oh kita sembahyang di luar. Kalau mayat tu sempurna, sembahyang di dalam. Ada macam ada satu perbezaan pula. Baik kita buat secara umum je. Jenazah mana-mana meninggal, baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan uzur, semua di luar. Jadi dalam keadaan terbuka, maka waris pun tidak terasa hati, dan juga kita boleh menjaga kesucian dalam rumah Allah ini. Itu lebih tepatlah, ya. Baik. Itu dalam perkara solat jenazah di kawasan mana. Ada soalan sebelum kita masuk ke persoalan berikut? Ya, tuan. Jadi. Baik. Padang. Baik. Baik, terima kasih. Dua soalan. Pertamanya, perlukah kita bawa balik jenazah ke rumah? Adakah itu amalan yang digalakkan ataupun tidak, ya? Sebenarnya amalan bawa balik jenazah ke rumah pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ketika mana salah seorang saudara kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia, Siti Aisyah minta jenazahnya itu dibawa masuk ke dalam ruang kamar dia, dalam rumah dia. Kata dia, kerana kami ingin solatkan jenazah dia. Kerana kebiasaannya isteri-isteri Nabi ni dia dalam keadaan tersembunyi. Makna kata bila wafatnya Rasulullah, dia tidak menimbulkan diri dia ke khalayak ramai. Maka dibawa jenazah itu ke dalam bilik Siti Aisyah, maka disolatkan. Kerana barulah orang bawa ke kubur. Maka dalam hal ini ialah untuk memberi ruang kepada orang perempuan, khususnya untuk tengok jenazah, ziarah buat kali terakhir, solat dan sebagainya. Dan antara lain ialah untuk isteri-isteri yang menjaga edah. Dia kata dia tak nak keluar rumah, suami dah meninggal dunia, maka bawalah balik ke rumah dulu nak tengok sebelum dibawa ke kubur. Maka ni pun boleh, selagi mana perkara itu tidak menyukarkan dia ataupun merumitkan keadaan. Contohnya, dah jenazah tu dalam keadaan uzur, nak kena segera daripada hospital dah siap mandi, nak bawa ke rumah dulu, kemudian baru bawa ke kubur. Jadi hal ini menyusahkan ramai orang. Ataupun keadaan yang mungkin singkat, nak dekat malam, nak dekat maghrib, nak dekat hujan, nak singgah banyak tempat, itu pun susah juga, kan? Maka dalam hal-hal yang boleh, maka bawalah ke rumah untuk bagi peluang pada keluarga dia untuk tengok. Sekiranya perkara itu boleh, tak menyusahkan orang. Tapi kalau dia kata nak bawa ke surau je lah, senang, satu tempat je, bawa ke surau, keluarga datang tengok, okey, selesai, bawa ke kubur, itu pun tak ada masalah. Baik. Yang kedua, tentang bagaimana keadaan kita nak solat jenazah di lapangan, kawasan padang ke apa, nak tentukan tahap kebersihan. Asalkan kita yakin 3 perkara je, ya, dia bersih daripada bau, warna dan juga rasa. Itu kaedah kita nak menentukan keadaan itu bersih tidak. Bau, warna dan rasa ini perkara asas. Bau, maknanya kat kawasan padang tu ada tak terbau taik lembu ke, taik kambing ke? Tak ada pun. Maknanya dari sudut bau tak ada.
Warna, kita tengoklah dekat padang pasir tu, nampak tak ada tompok-tompok tak hitam ke kan? Kita nampak kan? Dengan keadaan perubahan warna tu. Ataupun rumput tu tiba-tiba ada warna kuning, tu mungkin najis. Kita boleh nampak. Rasa, boleh pegang lah. Bukan rasa ikut lidah tak. Pegang kan? Oh, tek kambing ni, tek lembu ni, ada. Maka kalau kita yakin tempat tu suci, bersih, tak ada bau, warna rasa, sekadar tanah saja, tak ada masalah. Boleh solat jenazah. Solat jenazah berdiri saja. Kalau kita tak tanggalkan kasut kita pun tak ada masalah. Cek dulu tapak kasut, ada tak tahi ke terselit ke apa? Tak ada, tanah aja. Boleh solat jenazah. Pijak selipar tu. Tak payah kita letak selipar tepi, kemudian berdiri. Tak perlu. Ya? Pakai kasut pun boleh solat jenazah. Ya, wallahu alam. Ada soalan lain? Ya tuan? Yes. Yes. Nak meramaikan orang solat jenazah. Baik. Kalau kita dalam keadaan nak dapatkan fadilat ramai orang solat jenazah. Jadi hari Jumaat biasanya ramai orang berkumpul, jadi kita ada peluang untuk ramai solat jenazah. Jadi dalam hal ini kita tengok pada keadaan si mati. Kalau dia dalam keadaan uzur, makna uzur ni mayat dia berbau, mayat yang ada penyakit berjangkit, penyakit khusus AIDS, HIV dan sebagainya, maka tak perlu kita tunggu. Selesai terus segera. Yang kedua, kalau dalam keadaan mayat tu dah meninggal dah lama. Dia meninggal bila? Malam tadi meninggal. Malam tadi, nak tunggu besok, kita dah uruskan, dalam meninggal pukul berapa? 9 malam. Besok nak tunggu sampai lepas Jumaat. Terlalu lama membiarkan keadaan mayat. Maka tak perlu kita tunggu lama, segerakan. Ya. Yang ketiga, kalau misalnya kata kita yakin kalau jenazah tu dah ramai orang hadir dah ni, cukup lah ni nak solat jenazah, maka boleh kita segerakan. Tapi sekiranya jenazah tu dalam keadaan baik dan dia tidak terlalu lama, masa tempoh lama tu ialah jangan lebih daripada 12 jam. Anggarannya lah setengah hari. Ya, jangan lebih daripada 12 jam, maka boleh. Kalau meninggal bila? Meninggal pukul 5 pagi tadi, sebelum subuh, maka tak ada masalah lah kita nak tunggu, nak ambilkan fadilat ataupun kelebihan orang yang solat Jumaat tadi yang ramai tu nak datang solat jenazah. Maka boleh kita anjakkan sikit. Tak ada masalah selagi mayat tu dalam keadaan baik. Ya, boleh, tak ada masalah. Cuma kita ambil anggaran setengah hari ataupun 12 jam itu kerana tempoh perebutan itu berlaku. Di antara tempoh 6 hingga 8 jam mayat akan berubah. Dia akan mula berbau, badan dia ni akan mula naik warna biru, warna kuning, badan dia tukar kulit dia akan mula mengelupas. Ini proses-proses perebutan. Maka dalam tempoh 12 jam tu adalah tahap yang maksimum lah, ya, untuk kita boleh tahan jenazah. Sebab tu kalau kita bawa balik kampung, contohnya dia meninggal sini, KL, nak bawa balik mana? Kelantan. Jauh tak perjalanan? Tak jauh, 6 jam je. 6 jam boleh lagi lah. Tak ada masalah sebab perjalanan darat. Kalau misalnya kata keluarganya ramai kat sana, dia kata nak bawa balik sana lah, pasal mak dia ada lagi sana, mak dia nak ke bumi sana, maka tak ada masalah sebab satu hari yang sama. Boleh. Ya. Dan hal ini juga kerana memberikan kelebihan sebab ada orang yang boleh datang kubur dia, ziarah kubur dia. Kerana macam yang saya katakan sebelum ini, ahli kubur dia mengharapkan dua perkara. Selain daripada doa yang pertama, yang kedua dia sangat mengharapkan kita ziarah kubur dia. Jadi kalau kita kebumikan jenazah jauh daripada keluarga dia, mungkin jarang mereka dapat ziarah kubur dia. Dan dalam masa yang sama juga, ada juga yang mengatakan bahawa mana meninggal situ ke bumi. Maka itu pun adalah yang terbaik juga. Mana dia meninggal? KL. Kampung mana? Kelantan, Johor, Perlis, jauh-jauh. Tak apalah, ke bumi sini je lah. Maka tak jadi masalah. Ya. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang situasi kita kat KL ni, kubur kita agak terhad sekarang. Ya. Kadang-kadang macam berlaku baru ni, ada satu kematian, dia duduk dekat Melawati sini. Tuan-tuan, Jalan J ke apa. Kalau korang karya dia UK Perdana. Keluarga dia nak ke bumi dekat Kelangit. Pergi call masjid Mardiah. Katanya tak boleh sebab alamat J UK Perdana. Kita call Masjid Al-Hidayah baru. Katanya okey, tengok IC dia, tengok apa.
Oh, IC dia ni pula dekat PJ. Dan alamat rumah dia pula dekat Muar, Johor. Jauh pula. Kesudahannya, UK Perdana tak dapat, Kelangit pun tak dapat. Kemudian, nak kebumi kat mana ni? Raratul Sakinah lah. Pergi kat Raratul Sakinah, oh tak boleh. Ini orang Selangor, kita terima orang KL saja. Masalah lagi. Kemudian nak pergi mana? Sungai Pusu Gombak. Sungai Pusu Gombak kata, minta maaf lah, kubur kami sekarang ni had kepada kawasan yang terdekat je. Melawati tu dah jauh sangat dah. Kesian tuan-tuan. Ya? Ini yang berlaku sekarang ni. Dan akhirnya ke mana? Jenazah tu dah meninggal pagi tadi pukul 8. Keluarga dia dah tak ada 2 orang je, isteri dia dan juga anak dia. Dah kata, macam mana ustaz nak ke bumi mana-mana tempat tak kisahlah. Kemudian dapatlah Sungai Ramal Dalam, Kajang. Jauh tuan-tuan. Ini situasi yang berlaku sekarang ni. Dan saya banyak kali dah usulkan benda ni tentang situasi tanah kubur kita. Ya? Memang kita tahu kubur terhad. Ya? Tapi janganlah sampai dalam hal ini kita menyusahkan orang. Ya? Kadang-kadang orang di luar Kariah. Dia tak tahu, kita tak tahu bila kita meninggal. Mana kita tahu waktu esok ke, kalau tahu meninggal besok, kita awal dah balik kampung dah kan. Tak tahu. Jadi dalam hal ini, benda ni merumitkan sebab birokrasi. Ya. Tu belum lagi kalau jenazah warga asing. Warga asing memang susah tuan-tuan. Satu, kedutaan. Kemudian kubur pula. Kubur mana? Nak ke bumi dekat Raratul Sakinah, Taman Selasih. Masuk saja 1,700. Kubur warga asing. RM1,700. Padahal kubur tu kubur Jawi. Tapi terlalu mahal. Tinggi kan. Apa alasan 1,700? Apa bezanya dengan orang tempatan? RM300. Dia 1,700. Kerana nak buat kepuk. Dah jadi macam satu kewajipan pula buat kepuk tu. Jadi benda ni macam ni yang perlu kita persoalkan, petikaikan. Kerana kita dalam keadaan masih banyak tanah lagi. Maksudnya dari sudut kita tengok keadaan kita sekarang ni lah. Tapi dipersulitkan. Ya. Jadi itu yang berlakulah sekarang ni. Baik, ada soalan lain? Sebelum kita masuk lain. Itu Haji. Tepi-tepi kubur. Baik. Memang betul ada hadis menyebut Nabi melarang, jangan kamu berdiri atas kubur, jangan kamu duduk tepi kubur, kata Nabi. Sebab kita tahu kubur ada kadang-kadang orang buat kepuk, buat batu-batu kan. Kita duduk, jadikan sebagai tempat duduk. Kerana itu menyakiti si mati. Menyakiti itu maksudnya bukanlah kita duduk memberikan azab pada dia, tidak. Seolah-olah macam kita ni menghina dia, duduk atas rumah dia, duduk atas tempat dia kan. Tepi pun tak boleh. Kadang-kadang kaedah orang lama, dia tulis perkataan ayat Quran, inna lillahi wa inna raji'un, kan dia tulis kat situ kan, semoga Allah mencurah rahmat ke atas rohnya. Perkataan Allah tu pun ada, kita pun duduk. Kadang-kadang tak nampak tulisan lama kan, dihilang kabur-kabur tapi ada. Jadi sebab itulah kita ni kalau boleh janganlah duduk atas tanah, tak apa. Antara tengah-tengah tu kosong tu, duduk tengah-tengah tu, jangan duduk dekat pangkin tu. Ya. Boleh tak kita berdiri atas kubur? Tak boleh. Lalu atas kubur pun tak boleh melangkah kan, melainkan dalam keadaan terpaksa. Contoh kubur sempit kan, kubur-kubur lama kadang-kadang sepah-sepah kan, kita pun tak tahu tu kubur dah rata lah. Jadi untuk mengangkat jenazah, nak pergi ke liang dia tengah-tengah tu, terpaksa nak lalu kubur-kubur banyak ni, maka terpaksalah jalan je lah. Lalu atas kubur tak apa dalam keadaan begitu. Terpaksa pijak atas kubur dia, langkah, itu tak ada masalah. Tapi kalau dalam keadaan yang boleh kita elak, maka elakkan. Jangan sengaja duduk atas kubur, langkah ke apa ke kan. Jadi kadang-kadang orang letakkan batu kat tepi tu nak bagi duduk kan, atau kerusi. Itu takut makan ruang orang pula, sebab tu tanah wakaf. Jangan kita ni ada kosong sikit ni, kita letakkan kursi duduk kat situ. Kursi kekal pula tu. Maka dalam hal ini kita mengambil hak orang lain. Sebab tu tanah wakaf tak boleh guna. Sebenarnya kaedah kita letak kepuk tu pun, pastikan kepuk tu tidaklah membebankan orang kemudian. Sebab satu hari nanti kepuk tu akan dipecahkan juga. Susah. Macam taman ibu kota tuan-tuan, kubur dah sempit. Jadi mereka guna kaedah kubur yang tengah-tengah tu, lubang yang tengah. Kubur lama tahun 70-an, tengah-tengah tu kan ada laluan, yang tu dia ambil. Dia pecahkan kepuk kiri kanan ni, kemudian dia gali tengah ni, kemudian dia bina kepuk yang baru pula. Sempit lah. Tapi yang susahnya nak pecahkan kepuk ni lah. Kan dah susahkan orang. Sebab inilah dalam hal ini kita letak sekadarnya je. Nak buat kepuk tak ada masalah.
Satu jengkal kita buat sekadar tanda untuk mengelakkan tanah tu mendap, orang tak tahu tu kubur, tak ada masalah. Paling baik letak batu-batu sungai, ya. Antara hikmahnya ialah tu sunnah juga. Yang kedua ialah kerana batu ni hidup, mudah-mudahan ada zikirnya yang memberi manfaat kepada si mati, mudah-mudahan begitu. Ia kias kepada Nabi letak pelepah tamar pada kubur, maka itu adalah hidupan, maka kita pun letak juga batu sebagai tanda untuk berzikir, mudah-mudahan, ya. Dan sekarang ni nak letakkan batu sungai bukannya senang, nak cari batu sungai ke apa, kita letak kaedah yang mudah, tak simin, kepuk tu kan. Maka dalam hal ini sekadarnya saja untuk orang tahu ni kubur, supaya orang tak langkah dan sebagainya. Sebab kubur ni tanah dia akan mendap, maka akan bimbang, orang tak perasan, mungkin tergali balik dan sebagainya, ya. Wallahu alam. Ada soalan lain? Cantik. Betul. Dia buat seragam semua. Baik. Macam mana pula kan? Baik. Macam saya kata tadi, kaedah kita meletakkan kepuk ataupun batu di atasnya untuk menandakan tu ada kubur, sebab tanah akan mendap ataupun rata. Jadi kalau satu kawasan tu memang dia dah dipersetujui untuk menyeragamkan sama rata saja, macam kaedah yang kita tengok di Ratu Sakinah tu, seragam, itu kekemasan. Maka dalam hal ini dia tidak membezakan antara kubur sebelah dan kubur sebelah, semua sama je, maka tak ada masalah. Tapi kalau misalnya kata kubur tu macam kubur kampung, yang ni buat cantik sikit, yang ni buat biasa, ni yang tak boleh. Sebab tu tanah wakaf kita buat sekadarnya saja. Kadang dulu orang letak pagar lagi kan, pagar buat bertingkat-tingkat kan. Ni tak boleh, kerana kita tahu ini tanah wakaf, satu hari nanti boleh digali balik, menyusahkan orang kemudian hari. Melainkan kalau tu tanah dia sendiri, tak ada masalah. Tapi itu pun tak boleh berlebihan juga. Ada orang kampung dulu, dia dah siap dah, tanah ni memang dia punya, bukan tanah wakaf, keluarga dia saja ke bumi sini, maka tak ada masalah. Tapi jangan berlebihan. Baru ni saya pergi ke 2 hari lepas, kan saya kata saya pusing Malaysia, Semenanjung ni, saya ziarah kubur-kubur lama juga. Sampai di Pekan, ziarah kubur makam diraja dekat Masjid Sultan Ahmad Shah, Pekan. Boleh masuk kat dalam tu kan. Ziarahlah kubur almarhum Sultan Ahmad Shah tu. Jadi kuburnya tu macam biasalah kubur raja, tingkat semua kan. Dan hal ini kita tengok itu adalah tanah dia sendiri, kawasan dia, dan itu untuk menghormati dia. Ada juga pendapat kata tak boleh, sebab dah meninggal sama je, tak ada beza pun kan. Tapi wallahu alam lah, masing-masing punya cara kan, kaedah. Saya tengok situ, saya tanya penjaga tu, ada berapa lagi kosong sini? 2 lagi, kata dia. Siapa? Untuk agung sekarang ni lah, kata dia kan. Standby, kata dia. Memang betul lah tempat dia, sebab negeri dia kan. Agung sini lah, dan juga isteri dia, ataupun siapa-siapa yang meninggal dahulu sebelum tu. Memang khas untuk dia. Cuma kita tengok ada perkuburan yang memang khusus untuk golongan tertentu. Macam contohnya kita tengok Masjid Nabawi, kan ada Rasulullah punya makam situ. Maka hanya Rasulullah dan sahabat saja. Sebab itu memang tempat Rasulullah, memang bilik Rasulullah di bumi situ, maka orang lain tak boleh masuk. Maka tak ada masalah lah dia buat kat situ. Orang lain tak boleh nak gali balik. Lagi pun satu, nak menjaga kemuliaan Rasulullah lah, takkan nak gali balik kuburnya. Maka itu antara hikmah dia, ya. Wallahu alam. Ada soalan lain? Jadi
Baik. Sebenarnya yang disebut dalam hadis bukan haram duduk di tanah kubur. Haram duduk di atas kubur tu. Maknanya kubur tu sendiri. Tanah kubur tak ada masalah. Maknanya kalau tengah-tengah tu ada kawasan jalan, tu duduk tak apa. Kita nak letak kursi lipat, macam kursi lipat tu duduk, tak ada masalah. Selagi mana bukan di atas kubur tu sendiri. Di kawasan tanah kuburan tak ada masalah duduk. Ya. Kemudian sebenarnya dalam bacaan talqin tu sendiri kita kena buat macam mana khutbah, ringkas dan padat. Ya. Kalau kaedah orang lama dahulu, dia guna bacaan kitab bahasa Arab dahulu, kemudian diterjemah pula bahasa Melayu. Maka bacaan talqin itu jadi lama, 20 minit hingga 30 minit termasuk tahlil dan sebagainya. Ya. Dalam suasana sekarang ni, semua orang nak cepat. Macam-macam ada urusan lain, kerja lain. Maka kita punya budaya tak macam dulu. Kalau dulu orang ada masa lapang, dia kerja sendiri, kebun dan sebagainya, maka boleh duduk dengan talqin. Tapi sekarang ni orang nak segera nak masuk pejabat balik, nak apa semua, nak hal lain. Maka kita kena ikut arus masa. Tapi jangan tinggalkan apa yang biasa kita buat. Maka tak perlu baca yang bahasa Arab tu. Sebab yang bahasa Arab tu orang tak dengar dah. Orang nak yang terjemahan tu je. Terus kepada terjemahan. Dan kita ringkaskan terus. Dia bukanlah kata talqin ni wajib. Tidak. Tapi ini adalah satu sunnah juga. Sunnah berdasarkan apa yang Nabi pernah buat. Nabi berdiri kat kubur sahabat, Nabi pun bercakap-cakap dengan sahabat. Wahai si Fulan, bila ditanya kepada kamu, siapakah Tuhanmu? Jawablah Allah. Siapakah Nabimu? Jawablah Muhammad. Apakah kitabmu? Al-Quran. Maka Nabi bersembang, bercakap dengan kubur. Dalam satu situasi lain, Nabi berdiri kat tepi kubur. Hendaklah kamu yakin dan bersaksikan bahawa mati itu adalah benar, memasuki ke liang kubur itu benar, soalan mungkar nakir itu benar, bangkit sesudah mati, dihimpunkan di padang mahsyar itu benar. Maka Nabi cakap juga perkara yang sama. Dalam hadis yang lain, Nabi berdiri kat tepi kubur sahabat, Nabi kata, wahai si Fulan, hendaklah kamu berpegang teguh dengan kenyataan bahawa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bila ditanya kepada kamu siapakah Muhammad, maka jawablah Muhammad itu adalah Rasulmu yang datang menyampaikan risalah Tuhannya kepadamu dan kamu bersaksi akannya. Maka dalam hal ini Nabi tak sebutkan perkataan bacaan talqin yang kita baca ni dalam satu masa. Dia sebut dekat sini sikit, kat hadis ni sikit, hadis sikit. Maka ulama mengumpulkan ucapan-ucapan Nabi di tepi kubur ni, maka dijadikan satu perkara yang kita nak jadikan amalan sebagai talqin hari ni. Sebenarnya perkataan talqin itu sendiri yang menjadi isu ialah Nabi gunakan ketika orang yang hampir meninggal dunia. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati. Maka perkataan talqin tu jadi isu. Kan? Sebab Nabi guna sebelum meninggal, bukannya setelah kita ke bumi. Jadi kita kalau rasa macam terlalu ataupun tak boleh terima talqin, maka tukar perkataan tazkirah. Sekarang ni kita tengok ada budaya orang tolak talqin. Tapi dia buat tazkirah. Apa bezanya? Sama je, cuma bahasa dia tu je, apa nama tu saja. Kan kadang-kadang orang buat tazkirah tepi kubur kan. Kata kematian itu benar, mati itu benar. Besok kita pun akan mati juga. Dia bercarah pada orang ramai ketika tu kan. Maka dalam hal ini sebenarnya pun ada pertikaian juga. Kerana memanglah ada bertazkirah tapi bukan kena pada tempatnya. Maknanya kata orang dalam keadaan sedih kan. Jadi kita kena kenakan situasi tu. Jadi apa-apa keadaan semuanya ada sandaran dia, ada dalil dia. Jadi buatlah mana yang kita rasa yakin betul, teruskan. Jadi kalau kata nak baca talqin, orang nak duduk-duduk kat tepi kubur, duduklah. Cuma jangan duduk kat pangkin kubur tu. Kat kepuk dia ke, atas kubur ke, itu tak boleh. Ya, wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya tuan? Adab. Baik, masih. Kadang-kadang di setengah tempat dia buat gotong royong kalau serta ada kematian, ramai-ramai gali sendiri. Anak-anak muda biasanya kan. Maka perkara begini satu perkara yang baiklah. Maknanya kita sama-sama bergotong royong.
Tapi bila mana perkara yang baik ini kita sulamkan dengan perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang lara, macam contohnya dia gelap-gelap, minum-minum, isap rokok kan. Maka dalam hal ini adalah sudut adab dia, su'ul adab dia, adab buruk. Dia kena tinggalkanlah. Kita sebagai orang yang ataupun yang ada situ yang kita tahu, kita pun tegur jangan, ni kubur, kita hormat jenazah, kita hormat jenazah yang lain, orang yang dah meninggal kan. Sebab dia berbeza juga dengan cara sahabat melihat kubur. Kalau sahabat dulu tengok kubur menangis, merintih kan, takut dengan azab kubur. Kita kalau kita tak takut dengan kubur pun, tak takut kerana hantu kubur ke, tak takut kerana mayat ke apa ke, takutlah bahawa esok kita pun akan mati juga duduk dalam kubur kan. Menghormati orang lain, menghormati jenazah lain. Maka memang perlu ditinggalkan, bukan saja kat kubur. Kadang-kadang jenazah dia kat rumah pun. Sebab bila ada kematian, dia akan jadi reunion kecil kan, reunion kecil. Makna kata sahabat-sahabat yang lama yang dah tak jumpa tu datang berkumpul. Time tu lah kita balik kampung, jumpa sahabat ni, jumpa sahabat ni. Maka jadi pertemuan yang kecil. Jadi hal-hal yang mula-mula sembang kerana kematian arwah akhirnya bertukar kepada hal-hal peribadi. Dan akhirnya bergelak ketawa bawah pokok, isap pokok, ha kan. Jadi hal ini sebenarnya kita perlu tinggalkan. Sepatutnya kita duduk bersama dengan waris dekat tepi jenazah, kita doakan pada dia, buat tahlil dan sebagainya. Sebab tu ada anjuran tahlil. Nak mengelakkan perkara-perkara begini berlaku lah. Orang sekarang ni dia kata, oh tak ada dalil, Nabi tak pernah buat, maka terus tinggalkan. Sebenarnya untuk mengelakkan orang buat perkara lara. Contohnya malam nisfu Syakban, dia kata tak ada bacaan-bacaan khusus apa semua kan. Memang tak ada bacaan khusus, tapi kita nak galakkan orang buat amalan. Daripada malam ni malam apa? Malam nisfu Syakban. Habis nak buat apa? Tak buat apalah. Duduk je lah diam-diam. Kan rugi. Padahal malam tu barang siapa yang menyambung silaturahim, barang siapa yang beristighfar, maka dalam hal ini pahalanya banyak kan. Dapat ganjaran pahala malam nisfu Syakban ni kan. Bukan malam 1 Syakban tadi kan. Kita buat baru ni malam 1 Syakban kan. Menyambutnya. Tu tak ada masalah. Kita banyakkan amalan. Bukan kita kata wajib, tidak. Kita nak galakkan orang buat amalan, tu saja. Dan tapi orang kata Nabi tak pernah buat, tinggalkan. Dia kata Nabi tak pernah buat tu, Nabi tak nak wajibkan. Tapi amalan tu sendiri ialah amalan-amalan yang Nabi pernah buat. Cuma waktu-waktunya Nabi tak tentukan bila. Kita buat bukan kerana nak wajibkan, oh ni malam 1 Syakban ni kena buat ni. Jangan wajibkan. Kita buat kerana kita tahu fadilat, kelebihan malam tu. Berbalik kepada tadi, begitu juga dalam hal yang kita soalan tadi. Kalau misalnya kata kita nampak ada kematian, kita duduk daripada sembang luar tu, mari kita kumpul, kita baca tahlil untuk arwah. Maka itu lebih baik daripada biarkan dia kat luar sembang. Jadi balik per kubur tadi pun kita juga kan. Kalau kadang orang nak sediakan makan minum, keluarga nak sediakan makan minum kan, boleh, tak ada masalah pun. Orang dulu elakkan keluarga bagi makan minum. Ni meninggal ni janganlah makan minum kat rumah. Bukannya dia melarang, tidak. Tapi untuk mengelakkan bila makan minum ni dia akan jadi santai, akan bersembang-sembang. Maka elakkan benda tu berlaku. Bukan kata salah makan minum, tidak. Nak mengelakkan perkara-perkara santai ni berlaku. Maka kalau nak makan boleh. Seseorang lah makan kat luar ke, makan dalam bilik ke, makan dalam rumah jiran ke, tak ada masalah. Sediakan makanan jangan sampai buat macam kenduri. Kan? Oh dah ketering. Kenapa? Besok nak uruskan jenazah ni ke bumi esok. Buat kemah, ada tempat makan, orang pun datang, cenduk, macam gelak-gelak. Itu suasana kenduri, tak boleh. Ya, nak makan boleh, sediakan tempat, nasi bungkus ke apa, okey, makan. Tapi jangan buat macam seolah-olah kita sambut kenduri. Makan tu keperluan kan. Jadi tak boleh kita elakkan juga. Ya, wallahu alam. Okay, ada soalan sebelum kita tangguh? Ada lagi? Baik. InsyaAllah nanti kita akan sambung soalan yang ke-27. Bagaimanakah cara solat jenazah dan mendoakannya. Jadi tuan-tuan, sebelum berakhir, kita perlu tahu juga dalam menguruskan jenazah ini, ya, kita kena buat 2 perkara, kena ingat. Pertama, kita nak menyantuni waris. Itu pertama yang kena ingat. Itu kaitan dengan adab lah. Bila kita datang nak ziarah kematian, kena santuni waris. Santuni waris itu apa? Melalui takziah. Ucapan takziah yang kita gunakan ni, kalau kita sebut takziah atas kematian suami awak atau kematian ayah awak, itu adalah ucapan yang kosong. Salam takziah ya, ucapan kosong. Dia tak sama macam salam tahniah. Tahniah itu ada nilai dia.
Congratulations for you kan, congratulations to you, kita tersebut tahniah kepada awak kan, ada nilai dia. Tapi salam takziah dia kurang. Kalau sunnah ialah takziah ini ialah kita menghiburkan hati keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan si mati. Itu kaedah tu. Macam mana? Takziah ya, saya doakan mudah-mudahan arwah ini diampunkan segala dosanya dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah, kita nak bagi tahu kat dia, alhamdulillah cuaca pun hari ni tenang aja, ramai yang hadir solat jenazah dia. Maka hal-hal ini menghiburkan hati waris dia tadi. Sebut apa-apa saja perkara yang berlaku. Apa dia lagi? Arwah ni meninggal malam Jumaat, yang baik hari ni hari Jumaat. Walaupun ada kata tak ada manfaat pun mati hari Jumaat ke malam Jumaat ke, tapi kita sebut kerana Jumaat ni hari yang mulia. Sebut je lah, hari Jumaat ni meninggal baik. Apa saja situasi kita sebut. Walaupun dalam keadaan yang tak ada hujan lebat, orang pun tak ramai solat jenazah, cari hal yang lain pula. Arwah ni meninggal mudah saja kan, nampak tenang je wajah dia ni. Mana ucapan-ucapan yang baik-baik untuk menenangkan hati si waris. Kalau anak dia pula yang meninggal, sabarlah ya, anak ni besok akan menjadi penjamin awak besok kat syurga. Jadi dah ada dah tiket awak nak ke syurga nanti. Anak awak ni yang besok. Maknanya kata-kata yang menaikkan semangat dia balik. Dan ucapan takziah ni 3 hari je, tak ada lebih. Hari yang lepas 3 hari ni tidak disunahkan untuk kita ucap takziah. Contohnya dah seminggu dah orang tu meninggal, kita pun datang, minta maaf lah ya, hari tu saya tak datang jenazah kematian tu. Okey, tak apalah, kita sebut minta maaf kerana tak dapat hadir. Kemudian kita sabar pula, macam mana itu pengurusan jenazah, arwah ni macam mana meninggal dia, macam mana, kita tanya lagi. Maka hal ini menyedihkan lagi keluarga waris tadi. Dia dah elok, dah tenang seminggu, kita ingatkan balik, maka dia kembali sedih. Maka hal ini tidak disunahkan. Cukup sekadar kita bertanya sekejap, lepas tu tukar topik lain. Itu kaedah dia. Yang kedua, menghormati jenazah. Tadi menyantuni waris. Yang kedua, menghormati jenazah. Kita kena hormati jenazah. Apa saja cara kematian dia, walaupun dalam keadaan yang maksiat, dia meninggal ketika merompak, mati kena tembak, maka kita kena layan dia walaupun dia ni pelaku maksiat. Pernah berlaku di zaman Imam Nawawi, tak silap saya Imam Nawawi, satu orang perempuan yang terkenal sebagai seorang penzina, perempuan pelacur lah panggil, ya, dia meninggal dunia. Maka ketika orang mandikan jenazah dia, orang perempuan mandikan jenazah dia, tangan tukang mandi tu melekat di bahagian punggung perempuan tu yang meninggal tu, melekat, tak boleh tarik. Maka orang pun heboh, macam mana nak cabut ni, dah cuba macam kaedah, tak boleh, melekat lagi. Maka ada orang kata, kita potong tangan orang ni, macam tu kan. Potong tangan dia, settle masalah. Tak boleh terima, gila kerja ni kan. Ada kata, kita kebumikan sekali dua-dua. Lagi tak betul kan. Tak kebumikan. Jadi macam-macam cara orang buat, tak boleh juga. Akhirnya disampaikan kepada Imam Nawawi, kata macam mana kita nak buat ni. Kemudian dia pun masuk ke dalam tempat tu, dia bertanya secara jujur pada tukang mandi tu, apa yang awak katakan pada si mati? Tak ada kata apa-apa. Tak ada. Jujur saja, tak ada. Setelah dia desak-desak, akhirnya dia mengaku bahawa ketika dia mandikan jenazah ini, dia menepuk-nepuk. Walaupun jenazah tu pelaku maksiat, dia buat tepuk-tepuk. Berapa banyaklah lelaki yang korang tidur, tepuk lagi sambil mandikan dia. Maknanya dia mencemuh jenazah tu kan, sehinggalah tangan dia melekat. Allah takdirkan. Maka kata imam, kamu telah menuduh wanita ini berzina. Adakah kamu ada saksi? Kalau ikutkan hukum, nak menuduh seorang berzina, perlu datangkan 4 orang saksi yang adil. Kamu ada tak 4 orang saksi yang adil? Tak ada, tapi semua orang tahu dia ni pelacur. Memanglah orang kata dia pelacur, tapi ada tak bukti kamu nampak sendiri? Tak ada. Maka kamu telah melakukan tuduhan. Maka kamu kena qazaf. Kerana menuduh seseorang berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Maka apa sebatannya? Kena sebat dah. 80 kali sebat. Disebat 80 kali. 1, 2, 3, sampai sebatan yang ke-80, maka tangannya pun terlepaslah daripada punggung wanita tadi, mayat tadi. Maka inilah menjadikan bahawa setiap kematian itu kita kena hormat jenazah tu, walaupun dia pelaku maksiat, walaupun yang meninggal tu orang kafir sekalipun. Nabi pernah berdiri, jenazah Yahudi lalu depan dia, Nabi berdiri. Tengok Nabi berdiri, sahabat pun berdiri. Sampailah jenazah Yahudi tu dah pergi jauh, hilang, baru Nabi duduk. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi yang lalu tadi jenazah Yahudi, bukannya orang Islam. Kenapa kita kena bangun?
Jawab Nabi, walaupun dia bukan Islam, tapi kita wajib, kita kena hormat jenazah dia. Kena hormat. Ini Islam ajar pada kita. Ya, kerana bila kita hormat jenazah, waris-waris tadi pun tengok, oh, walaupun bukan satu agama, dia tetap menghormati. Ya, maka kalau kita ada kematian non-Muslim pun, datang ziarah boleh, menghormati dia boleh, tak ada masalah. Tapi jangan ikut cara amalan mereka. Pegang colok, kita buat macam ni, itu tak boleh. Ya, ambil kunyit ke apa ke, sapu kat dia punya dahi ke apa, itu tak boleh. Ini bertentangan dengan syariat kita. Ya, Allahu a'lam bisawab. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan taufik dan hidayahnya, dan juga dapat kita sampaikan apa yang manfaat pada hari ini kepada orang lain. Sekadar itu kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.